Satu orang pemuda, Nabi sebut, pemuda ni hari Dajjal itu dia keluar daripada bumi Madinah. Saya ringkaskan. Hari Dajjal tu dia keluar. Ni dah waktu selesai hadis Yaumul Khalas. Hadis tadi, selesai orang munafik keluar, orang fasik keluar tu, pemuda ni dia keluar seorang. Dan tuan-tuan, jangan ikut cara pemuda ini, kerana Nabi sebut dalam hadis lain, bila mana Dajjal keluar, mesti jauhkan diri daripada Dajjal. Mesti. Pemuda ni lain, kisah dia kisah yang Nabi puji, dan kisah dia yang dibenarkan. Macam-macam pendapat lah tentang pemuda ni. Ada yang sebut Nabi khatir lah, macam-macam. Okay, kemudian dia keluar dan dia menuju ke kem Dajjal. Bila sampai, Dajjal di atas bukit. Kem utama tu atas bukit, di bawah ni ramai. Bila sampai, tentera-tentera yang di bawah tangkap, tanya kepada pemuda ini. Pemuda maksudnya orang muda. Kemana? Dia sebut, aku nak berjumpa dengan Dajjal penipu besar. Bila dia sebut Dajjal penipu besar, tentera-tentera yang 2-3 orang ni, tentera Dajjal, wallahu a'lam siapa, dia sebut, kenapa kamu tak sebut Tuhan kami? Maka mereka ni pun pegang dia nak bunuh. Ada satu tentera beritahu, jangan bunuh dia, kerana Tuhan kita ada berpesan. Tak nampak? Saya sebut perbualan ketika itu kepada Dajjal, panggilan ketika itu kepada Dajjal ialah Tuhan, wahai Tuhan kami. Isu dia cukup besar, iaitulah syirik dan murtad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian satu orang ni beritahu, bukankah Tuhan kita dah berpesan? Tuhan kita dah beritahu jangan bunuh, dia saja yang boleh bunuh. Oh betul. Marah sangat, tak sabar nak bunuh. Maka heret dia ni naik atas bukit. Ini hadis sahih. Bawa ke atas. Bila dah bawa ke atas, menghadap Dajjal. Bila menghadap Dajjal, ayat pertama Dajjal, kenapa tak mengaku aku Tuhan? Ingat tuan, bahaya tuan. Siapa mengaku dia Allah, dia Tuhan, Dajjal itu Tuhan, maka orang itu akan hidup semewah-mewahnya. Mewah tak? Hidup jadi mewah. Kemudian pemuda tu cakap dengan penuh berani. Dia kata, wahai semua umat Nabi Muhammad, yang waktu tu ada pengikut Dajjal waktu tu, dia inilah Dajjal penipu besar yang diberitahukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jangan percaya dia. Dajjal pun marah. Dajjal bunuh dia. Ini saya ringkas. Dajjal bunuh dia dengan satu alat, wallahu a'lam. Bila Dajjal belah badan budak tadi, yang bahagian kanan terpelanting sejauh tombak dibaling, bahagian kiri terpelanting sejauh tombak dibaling. Senjata yang dia guna tu, bila dia belah tengah, yang kanan tu terpelanting macam tu. Nabi sebut ramyatal gharaq dalam hadis. Ramyatal gharaq ni nak bagi tahu cebisan kanan tu terpelanting ke kanan sejauh satu tombak dibaling. Berapa meter? Lebih kurang lah 30 ada. Lebih tombak lebih. Kemudian Dajjal pun berjalan di tengah. Dia pun berpaling ke belakang menghadap pengikut dia. Dia pun tanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku beritahu aku ni Tuhan kalian? Dia boleh bunuh macam tu je. Dia bunuh terpelanting. Kemudian dia tanya, in ahyaituhu, kalau aku hidupkan budak ni, famadha taqulun, apa kalian nak kata kat aku? Maka pengikut dia ramai-ramai kata, tentulah kamu Tuhan yang hebat.
Maka Dajjal pun sebut qum. Berapa lama tuan-tuan Dajjal pergi bertapa di gunung untuk hidupkan balik? Berapa tahun? 1 saat tak perlu bertapa di gunung. Dia sebut satu kataan je, qum. Bersambung-sambung badan Maka budak tadi hidup. Lalu Dajjal kata, bukankah aku Tuhan kamu? Maka budak tu sebut, kamulah Dajjal, penipu besar yang disebutkan oleh Muhammad Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Maka Dajjal pun datang mendekati dia. Dajjal baringkan dia. Dengan kasarlah, baringkan dia. Keluarkan pisau. Nabi sebut pisau, saya sebut pisau. Keluarkan pisau ataupun senjata untuk potong leher dia. Allah tukarkan leher budak ini. Ataupun satu lagi riwayat, seluruh badan budak ini menjadi nuhas, tembaga, keras. Karamah dia lah, karamah budak ni menjadi nuhas, tembaga. Lalu Dajjal tak boleh nak bunuh dia. Budak tu pun bangun dan budak tu pun kata, wahai Dajjal, penipu besar, mulai hari ini kamu takkan boleh bunuh lagi mana-mana umat Muhammad SAW. Takkan boleh bunuh. Maka Dajjal pun angkat, lemparkan budak itu di dalam api. Api itu ialah air yang sejuk.